Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada Dr. Aziah dan rakan-rakan. Baik, untuk tutorial yang pertama ini, saya akan membentangkan berkaitan dengan topik iaitu soalannya, pada pendapat anda, adakah pengurusan saintifik masih digunakan pada masa ini? Mengapa? Senaraikan kebaikan dan keburukan jika prinsip-prinsip ini dilaksanakan. Bincangkan kesesuaiannya pengurusan saintifik dalam pengurusan pendidikan. Okey, baik. Pengurusan saintifik. Pendekatan pengurusan saintifik dikategorikan sebagai teori organisasi klasik. Ia diperkenalkan oleh Frederick Taylor pada tahun 1911. Ia menekankan konsep perancangan kerja untuk mencapai kecekapan, penyeragaman, pengkhususan dan penyederhanaan. Kalau kita lihat, ini ialah gambar Frederick Taylor. Dialah yang mengasaskan the principle of scientific management. Okey, prinsip pengurusan saintifik terdapat 4. Taylor membangunkan 4 prinsip pengurusan saintifik. Okey, yang pertama, sains bukan peraturan-peraturan. Maknanya peraturan-peraturan lama harus digantikan oleh pendekatan saintifik untuk setiap elemen kerja seseorang. Yang kedua, prinsipnya ialah pemilihan saintifik pekerja. Ahli organisasi harus dipilih berdasarkan beberapa analisis dan kemudian dilatih, diajar dan dikembangkan. Ketiga, prinsipnya ialah pengurusan dan kerjasama buruh bukannya konflik. Pengurusan harus bekerjasama dengan semua anggota organisasi supaya semua kerja dapat dilakukan sesuai dengan prinsip saintifik yang dikembangkan. Okey. Latihan saintifik pekerja harus dilatih oleh pakar menggunakan kaedah saintifik. Okay. Maksudnya pada ketika itu sekitar 1911, pengurusan saintifik ini boleh dikatakan sebagai satu benda yang baru pada masa itu dan majulah ketika itu. Okey, kita lihat seterusnya. Selain prinsip trust, Taylor juga menambah lagi 3 prinsip yang mudah dan berkesan untuk organisasi. Okey. So tadi ada 4, sekarang ada 3 prinsip tambahan. Yang pertama, kualiti kerja. Taylor menyatakan betapa pentingnya kualiti. Setiap output mesti mengandungi bahagian yang berkualiti, bukan hanya bilangan hari. Dan semua orang harus berupaya menghasilkan produktiviti yang berkualiti. Taylor telah menambah bahawa setiap produktiviti ataupun perkhidmatan itu mesti berkualiti. Okay, yang kedua, waktu kerja yang fleksibel. Okay. Waktu kerja harus fleksibel, yakni tidak tetap. Taylor menyarankan waktu kerja diubah dari 10 hingga 12 jam ke 8 jam setengah. Ini akan meningkatkan produktiviti kerja dan lebih efisien. Okay. Pada ketika itu, pada zaman sebelum Taylor, pada sebelum 1911, ramai waktu itu bekerja 10 hingga 12 jam. Jadi Taylor merasakan Taylor melihat satu nampak macam tidak efisien. Jadi dia telah mengkaji mengkaji dan kajiannya Taylor mendapat feedback, mendapat maklumat bahawa dan dia dapati bahawa 8 jam tu lebih efisien. Okay. Yang ketiga ialah motivasi kerja.
Pelantikan dibuat berdasarkan kepakaran. Ada intensif jika untuk pekerja yang rajin, pakar dan seumpamanya. Di sini bermaksud setiap satu jawatan itu dilantik berdasarkan kepakaran seorang itu. Maknanya tidak boleh ambil orang lain untuk letak di satu ke satu jawatan itu. Hanya orang tertentu sahaja yang boleh menjawab. So, Taylor menyarankan ambil yang berkenaan saja. Yang kedua, Taylor menyarankan, maksudnya beri insentif pada orang yang rajin bekerja supaya mereka lebih termotivasi. Okey, seterusnya kita lihat sebab pengurusan saintifik masih digunakan. Konsep pengurusan Taylor telah dibangunkan lebih dari 100 tahun yang lalu, namun mereka masih relevan, ia masih lagi relevan sehingga hari ini. Prinsip Taylor adalah mudah, pekerja dan pengurusan perlu bekerjasama untuk memaksimumkan pengeluaran dan keuntungan. Pengertian ini mudah dan praktikal. Ya, simple saja. Kebaikan pengurusan saintifik. Okey, terdapat di sini 3 kebaikan. Yang pertama, pendekatan mudah untuk digunakan. Yang kedua, mempunyai insentif bagi tujuan motivasi pekerja. Yang ketiga ialah prinsip yang jelas dan spesifik. Kelemahan pengurusan saintifik. Okey, yang pertama, kegagalan memperkenalkan semua aspek pengurusan saintifik akan mengakibatkan kegagalan sistem. Maksudnya kalau orang tak boleh buat, orang tak boleh laksana saintifik itu, akan gagallah sistem itu. Jadi mereka harus ikut dia punya SOP yang ditentukan oleh pendekatan ini. Yang kedua, pekerja melaksanakan kerja apabila diarahkan. Maksudnya bukan atas inisiatif sendirilah. Bukan atas, maksudnya kerja tu mesti diarah baru buat. Yang ketiga ialah tidak ada perancangan strategi untuk organisasi. Maksudnya mereka hanya bekerja pada jangka masa yang pendek saja. Iaitu paling lama pun setahun. Okey. Yang keempat, ia terlalu rigid dengan peraturan. Okey, kesesuaian pengurusan saintifik dalam pendidikan. Okey. Kita dah tahu pengurusan saintifik itu apa prinsip-prinsipnya. Pada awalnya ada 4 prinsip, sekarang jadi kita tengok sesuai ke tak sesuai dalam pendidikan. Okey, pendekatan ini masih sesuai untuk digunakan dalam pendidikan. Contoh, untuk membuat perancangan kerja. Dengan kata lain, sebelum melaksanakan program pengurusan organisasi, itu perlu membuat perancangan terlebih dahulu sebelum melaksanakannya. Aspek kualiti. Bagi memenuhi kualiti kerja, khususnya dalam pendidikan, kualiti perkhidmatan harus mempunyai piawaian yang sama. Contohnya ada fail meja, pengurusan mesyuarat dan lain-lain. Aspek flexibility kerja sudah menjadi amalan dalam KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, melaksanakan flexibility kerja selama 8 jam dan 1 jam rehat. Waktu kerja pun fleksibel. Ada yang masuk 7.30 pagi, 8 pagi dan 8.30 pagi. Okay. Aspek motivasi. Dalam pendidikan mereka yang mendapat ABC akan mendapat ganjaran. Konsep ini sama konsep yang disarankan oleh Taylor ataupun yang diperkenalkan oleh Taylor. Okey. Okey. Nampaknya sekian saja pembentangan tutorial 1 saya pada kali ini. Ini adalah rujukan untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.